Assalamualaikum, salam sejahtera anda menonton Agenda Awani. Baik, pada waktu ini kita masih lagi berada dalam mood suasana lebaran kita dan pastinya selain daripada kita berseronok berhari raya Aidilfitri dan pastinya ada tumpuan yang perlu kita berikan khususnya melihat kepada kesihatan. Kesihatan yang saya maklumkan ataupun yang saya maksudkan adalah berkaitan dengan COVID-19. Kita tahu walaupun kerajaan telah umumkan ada beberapa kelonggaran SOP COVID-19 ataupun semakan semula langkah kawalan COVID-19, kita perlu sedar dan juga kita perlu berwaspada khususnya melihat kepada ancaman baharu COVID-19 dan juga turun naik kes COVID-19. Selain daripada itu, untuk waktu ini kalau boleh saya nak terus bersama dengan Dr. Kos Wee Keng. Dr. Kos Wee Keng adalah pakar perubatan kesihatan awam dan juga pengasas bersama Gabungan Kesihatan Malaysia. Dr. Kos, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kita tahu baru-baru ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun menyatakan akan ada lonjakan akan berlaku khususnya melihat kepada bagi kategori 1 dan juga kategori 2 dalam tempoh masa yang terdekat selepas perayaan Hari Raya Aidilfitri. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh beri sedikit pandangan bagaimana boleh kita fahami tentang realiti turun naik apabila berlakunya ataupun apabila dibenarkan kelonggaran itu diadakan, sejauh mana lonjakan ketara akan berlaku dalam COVID-19 khususnya dalam komuniti tempatan, Dr. Kor. Assalamualaikum Fauzi. Selamat Hari Raya kepada Fauzi dan segala rakyat Malaysia. Dalam tempoh selepas kelonggaran restrictions atau sekatan-sekatan COVID yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 1 Mei ini, memang terlalu awal untuk kita membuat ramalan tentang jumlah kes yang mungkin akan naik dalam seminggu ataupun 2 hingga 4 minggu selepas kelonggaran tersebut, termasuk dengan perayaan Hari Raya pada tahun ini. Kenapa? Kalau kita lihatkan sejarah dalam 2 tahun ini, banyak pengetahuan dan juga maklumat yang para saintis telah memperolehi berkenaan dengan COVID, dan maklumat-maklumat dan data-data dan bukti-bukti tersebut membolehkan Kementerian Kesihatan Negara Malaysia untuk membuat keputusan yang calibrated, yang lebih kita katakan lebih senang dipahami oleh rakyat Malaysia dengan berpandukan sejarah pada 2 tahun yang lepas ni. Untuk membuat ramalan masa depan, kita kenalah tengokkan sejarah dalam 2 tahun yang lepas ni lah. Sejarah menunjukkan bahawa biasanya selepas kelonggaran, 2 hingga 4 minggu selepas kelonggaran tersebut dibenarkan, biasanya kes akan naik. Kes naik berapa banyak ni susah kita nak ramalkan. Ni bergantung pada banyak faktor-faktor seperti kelonggaran yang telah diberikan, sama ada dia ditaati oleh rakyat Malaysia. Nombor 2, adakah kita patuh kepada SOP-SOP yang masih kekal. Nombor 3, ada tak kita melakukan ujian kendiri, self-testing, yang merupakan kita katakan prioriti ataupun kepentingan baru oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada masa yang dahulu kan kita memang ada ujian PCR, tetapi sekarang kita ada ujian pantas ataupun ujian kendiri, dan orang ramai perlulah mematuhi ataupun digalakkan untuk menjalani ujian kendiri untuk memastikan mereka tiada COVID dan tidak akan menjangkiti orang lain. Maka faktor-faktor tersebut kalau kita gabungkan, bolehlah kita membuat ramalan untuk setinggi mana kes akan naik dalam 2 hingga 4 minggu selepas kelonggaran diberikan. Tetapi kalau kita tengokkan dalam sejarah 2 tahun ini, dan kita nilaikan prestasi ataupun keputusan-keputusan oleh kerajaan dan negara-negara lain, COVID dah 2 tahun kita tidak boleh mengamalkan semua dan segala SOP untuk selama-lamanya. Jadi untuk kita kembali ke keadaan yang normal, SOP-SOP tersebut haruslah dilonggarkan satu demi satu, tetapi bukan secara mendadak dan dilonggarkan semua sama sekali. Jadi kita katakan pendekatan rakyat kerajaan Malaysia pada masa sekarang adalah berpatutan untuk melonggarkan SOP satu demi satu dan bukannya semua secara mendadak. Dr. Kos, sebelum kita nak menjurus diskusi kita melihat kepada kelonggaran SOP yang telah dinyatakan oleh kerajaan pada baru-baru ini, tadi disebutkan kalau melihat kepada sejarah dan juga iktibar 2 tahun pandemik, ini adalah tahun ketiga pandemik COVID-19 melanda negara dan juga dunia. Kita tahu bila ada kelonggaran dan seperti yang doktor katakan akan adalah peningkatan dalam turun naik kes COVID-19 dalam negara. Mungkin pada waktu ini sebagaimana sejauh
sejauh mana orang ramai perlu risaukan ataupun kebimbangan orang ramai berkaitan dengan jika ada lonjakan akan berlaku dalam tempoh dalam masa yang terdekat ini, adakah ia akan membimbangkan dan juga menggusarkan, Doktor? Soalan ni susah nak dijawab Fauzi, kerana dia bergantung pada pelbagai faktor. Faktor-faktor seperti berapakah jumlah kes COVID yang melanda negara secara serta-merta ataupun secara sekaligus. Faktor yang kedua, kita haruslah tengokkan dalam 100 kes COVID ni, berapa ramai pesakit yang perlu dihospitalisasikan ataupun menerima rawatan di dalam hospital, dan daripada peratus yang terpaksa menerima rawatan di hospital, berapa peratuskah yang perlu menerima rawatan rapi di unit rawatan rapi seperti ICU. Jadi faktor-faktor tersebut susah nak diramalkan kerana dia bergantung pada pelbagai faktor. Tapi kalau kita tengokkan iktibar dalam 2-3 tahun, dalam 2 tahun, 2 tahun setengah yang lepas ni, bukan saja di negara Malaysia tetapi di negara-negara lain, kita bolehlah meneliti beberapa faktor. Fakta yang pertama ni, COVID masih merupakan penyakit yang berbahaya terutamanya kepada pesakit yang mempunyai penyakit-penyakit yang lain seperti kencing manis, ataupun mereka yang golongan warga emas, ataupun mereka yang mempunyai sistem imun yang rendah. Jadi COVID merupakan penyakit yang berbahaya bukan kepada segenap lapisan masyarakat ataupun semua rakyat Malaysia, tetapi segolongan yang kecil, segelintir kita boleh katakan rakyat Malaysia. Untuk segelintir dan segolongan rakyat Malaysia yang mempunyai risiko lebih tinggi, kita mempunyai tanggungjawab kerajaan, mereka sendiri dan rakan-rakan dan sahabat handai dan kaum keluarga mereka ada tanggungjawab untuk melindungi mereka yang berisiko tinggi. Jadi COVID ni, kita boleh katakan risiko untuk COVID tidak sama untuk semua lapisan masyarakat, dan COVID masih berbahaya untuk segolongan yang berisiko tinggi, jadi kita haruslah melindungi mereka. Yang ni fakta yang nombor satu. Fakta yang nombor dua dan iktibar yang sangat penting dalam 2-3 tahun yang lepas ni, COVID ni merupakan satu, kita katakan penyakit di dalam masyarakat. COVID bukan penyakit di hospital. COVID penyakit di masyarakat. Jadi, oleh sebab COVID ni merupakan penyakit di masyarakat, maka tanggungjawab kendiri lebih penting daripada tanggungjawab kerajaan ataupun tanggungjawab doktor ataupun tanggungjawab hospital. Kenapa? Kerana lebih kurang 90-95% pesakit COVID merupakan kategori 1, kategori 2. Kategori 1, kategori 2 ni kategori yang ringan. Mereka tidak perlu masuk ke hospital. Jadi kalau mereka tidak perlu rawatan di hospital dan boleh di isolasi ataupun di kuarantin ataupun diasingkan di rumah, maka sahabat handai, kaum keluarga, rakan-rakan mereka, juga syarikat-syarikat majikan mereka dan juga tempat-tempat pekerjaan mereka mempunyai tanggungjawab juga. Jadi COVID, iktibar yang paling penting dalam 2-3 tahun ini adalah adalah COVID ni bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata, tetapi juga tanggungjawab kendiri, tanggungjawab majikan dan syarikat dan juga sektor swasta, dan juga tanggungjawab kaum keluarga dan sahabat handai kita juga. COVID ni merupakan penyakit di masyarakat, bukannya penyakit di hospital, maka kita haruslah menyebarkan tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi semua rakyat Malaysia daripada COVID kepada semua rakyat Malaysia juga. Dr. Kor, berdasarkan iktibar yang Dr. Kor jelaskan sebentar tadi, sebenarnya kita perlu mengakui bahawasanya mimpi ngeri kita menghadapi gelombang Delta dan juga gelombang Omicron masih lagi terasa. Mungkin pada waktu ini, apabila kita tahu dalam tempoh 2-3 minggu ini angka positif COVID-19 semakin menurun, tetapi jika ada lonjakan akan berlaku nanti jangkaannya, bagaimana boleh kita fahami tentang ketahanan dan juga kemampuan sistem kesihatan awam, Doktor? Hmm. Pertama sekali kita mulakan dengan beberapa angka ya. Baru 2-3 bulan lepas ya, lebih kurang bulan 3, bulan Mac tahun 2022, baru 2 bulan lepas, kes harian di Malaysia mencecah 30,000 kes harian. Baru 2 bulan lepas, tetapi manusia mudah lupa, baru 2-3 bulan lepas tapi kita dah tak ingat dah ya, yang kes harian tu mencecah 30,000 kes.
Yang berita baiknya, walaupun kes mencecah 30,000 kes harian, tetapi rata-rata kes-kes tersebut merupakan mempunyai gejala yang ringan. Lebih kurang 1 hingga 3% memerlukan rawatan di dalam hospital dan 95% lebih kurang macam itu boleh menerima rawatan secara pengasingan di rumah sahaja dan tidak perlu dirawat di dalam hospital. Jadi kita panggil ni fenomena decoupling. Walaupun kes tinggi, peratus yang memerlukan rawatan di hospital tu rendah. Kita bernasib baik kerana mungkin ada dua sebab. Nombor satu, Omicron mungkin secara intrinsik, secara semula jadi, kurang serius berbanding dengan gelombang Delta. Yang ni manusia bernasib baik. Nombor dua, apabila gelombang Omicron datang, rakyat Malaysia telah pun menerima pemvaksinan yang dengan kadar yang sangat tinggi. Orang dewasa sampai 98% dan kanak-kanak di bawah umur 11 hingga 18 tahun lebih kurang 93%. Jadi, Omicron bila dia melanda, dahlah kurang serius berbanding dengan Delta, dia menembus ataupun menembang satu kita katakan wall of immunity ya ataupun dinding immunity yang melindungi rakyat Malaysia. Kita harapkan bahawa sistem ketahanan imun selepas pemvaksinan akan kekal, tetapi sains menunjukkan bahawa daya imun badan kita biasanya akan menurun mengikut masa. Jadi amatlah penting terutamanya untuk golongan yang berisiko tinggi untuk mengambil booster ataupun dos penggalak kali kedua. Dos penggalak kali pertama ni biasanya ditawarkan kepada seluruh rakyat Malaysia, tetapi dos penggalak dos kedua ditawarkan dan digalakkan kepada golongan yang berisiko tinggi. Jadi dengan apabila kita memberikan dos penggalak kedua kepada mereka yang berisiko tinggi, kita bolehlah melindungi segenap lapisan masyarakat juga. Yang ini fakta-fakta daripada 2-3 bulan yang lepas lah. Kalau kita unjurkan ke depan sedikit ya, ke masa hadapan sedikit Fauzi, soalan Fauzi berkenaan ketahanan sistem kesihatan kita. Biasanya sistem kesihatan negara Malaysia ni kita berpandukan sistem kesihatan awam. 145 hospital kerajaan dan lebih kurang 2,000 klinik kerajaan, klinik kesihatan di sektor kerajaan jugalah. Dah 2 tahun dah, 270,000 anggota Kementerian Kesihatan bertungkus lumus melawan COVID dan juga bertungkus lumus melawan penyakit-penyakit yang biasa, kencing manis, darah tinggi, kanser, pembedahan dan sebagainya. Dalam 2 tahun ini, semua anggota kesihatan kita, doktor, paramedik, jururawat, ahli farmasi dan sebagainya, dah letih, dah lesu. Ketahanan sistem kesihatan kita amatlah penting untuk kita memastikan kesejahteraan dan juga ketenangan dan juga kesihatan mental dan fizikal untuk semua anggota Kementerian Kesihatan. Anggota Kementerian Kesihatan juga manusia dan manusia memang akan letih, akan lesu. Untuk menentukan kita katakan ketahanan sistem kesihatan negara Malaysia, amatlah penting untuk kita mengalihkan perhatian kita daripada kes harian kepada kesejahteraan dan juga kebajikan semua doktor, petugas barisan hadapan dan sebagainya di Kementerian Kesihatan. Untuk kementerian-kementerian lain dalam masa PKP, zaman PKP, MCO dan sebagainya kan, kita tengok kan banyak anggota rela, anggota polis, anggota bomba, anggota tentera, mereka bertungkus lumus juga. Tetapi bila PKP diturunkan, kerja mereka ataupun workload untuk pasukan petugas barisan hadapan bukan kesihatan juga menurun juga, tetapi workload ataupun beban kerja untuk anggota kesihatan, petugas barisan kesihatan masih tinggi dah 2 tahun dah. Untuk memperkasakan sistem kesihatan kita dan memastikan ketahanan sistem kesihatan kita, kita haruslah memberikan perhatian yang sewajarnya kepada kebajikan dan juga kesejahteraan petugas barisan hadapan. Doktor, sebelum alang-alang doktor dah menyebut tentang pentingnya ambil vaksin dos penggalak dan dos penggalak kedua, tapi sebelum itu kalau boleh, tadi ada doktor mengatakan manusia ni mudah lupa. Kita tahu ramai seronok kita menyambut lebaran Aidilfitri seolah-olah seperti zaman pra-pandemik, malah apabila
perayaan diawalkan lagi dengan kelonggaran SOP bermula 1 Mei yang lalu. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan ada laporan yang mana mengatakan realiti sebenarnya refleksi kepada turun naik kes COVID-19 ni melihat kepada tanggungjawab individu juga orang ramai untuk membuat ujian pengesanan diri seperti RTK, self test kit yang seperti yang disebutkan oleh Dr. Ko sebentar pada awal tadi. Mungkin pada waktu ini bagaimana doktor melihat jika ada individu yang tidak ambil kisah tentang pentingnya untuk melakukan ujian pengesanan pada waktu ini apabila kelonggaran telah diberi, orang ramai pun tengah berseronok untuk menyambut hari raya perayaan pada waktu ini. Apa akibatnya jika tidak melakukan ujian pengesanan pada waktu ini, doktor? Ada mungkin beberapa akibatnya ataupun kesan jika kita tidak rajin melakukan ujian kendiri apabila kita patut melakukan ujian kendiri. Kesan pertamanya kesan terhadap kita. Kalau kita tidak tahu bahawa kita mempunyai penyakit COVID, maka kita tidak akan berwaspada dalam 1 minggu ataupun 10 hari semasa kita mengalami penyakit COVID. Jadi apabila kita rasa sesak nafas sedikit ataupun rasa letih sedikit kan, kita tak tahu pun yang tu penyakit COVID, kita ibaratkan macam, "Oh, saya tak tidur lena malam lepas, sebab tu saya rasa letih sedikit hari ini." Jadi yang tu mungkin merupakan, kita katakan bahaya sedikitlah kepada diri sendiri. Fauzi, ini bukan nak menakutkan orang lah, tapi biasanya dengan pengetahuan dan kita ada maklumat berkenaan dengan kesihatan badan kita sendiri, maka kita bolehlah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk melindungi kesihatan kita. Yang ini akibat yang pertama, kita tidak dapat melindungi kesihatan diri kita sendiri kalau kita tidak melakukan ujian kendiri. Nombor dua, kita mewujudkan risiko kepada kaum keluarga dan mereka yang berada di sekeliling kita. Katakan kita positif, kita tak tahu pun kita positif. Kita pergi ke rumah yang ada sanak saudara, termasuk dengan warga emas, jadi ada kemungkinan kita menyebarkan penyakit ini kepada orang lain. Yang ini tak patutlah dan juga membahayakan orang yang kita sayang, yang kita hormati dan yang sangat penting kepada kita. Yang ini kesan yang kedua. Kesan yang ketiga, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak mampu menjalankan modeling mereka dan juga tindak balas ataupun polisi-polisi dasar-dasar kesihatan awam. Kenapa? Kerana Kementerian Kesihatan tidak mempunyai data ataupun maklumat yang mencukupi ataupun maklumat yang lengkap untuk melakukan dasar-dasar dan kerja-kerja mereka. Jadi inilah tiga-tiga kesan-kesan dan akibat kalau kita tidak menjalankan ujian kendiri. Jadi memang para doktor termasuk Gabungan Kesihatan Malaysia, Malaysian Health Coalition, menggesa, menyeru dan meminta orang ramai supaya melakukan ujian kendiri apabila mereka berasa ada gejala COVID. Yang ini merupakan tanggungjawab untuk diri kita sendiri, termasuk dengan kaum keluarga kita, termasuk kepada negara kita. Alang-alang kita bercakap tentang kesihatan awam dengan Dr. Ko ni dia macam tak salah kalau tak cakap tentang liputan vaksin. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan sedikit pandangan. Kita tahu ada jurang yang begitu melebar antara pencapaian perjalanan program vaksin kalau dibandingkan dengan program vaksin COVID-19 kebangsaan bagi liputan dewasa, golongan dewasa ke atas dan juga golongan kanak-kanak. Dan kita tahu dan seperti apa yang dimaklumkan 15 Mei adalah tarikh akhir bagi dos pertama bagi golongan kanak-kanak kerana apa yang dimaklumkan bagi kumpulan golongan kanak-kanak bagi dos pertama dan juga dos kedua masih lagi rendah. Mungkin pada waktu ini kita tahu selain daripada kelonggaran SOP, sektor ekonomi juga, sosioekonomi juga dibuka, malah kanak-kanak juga diberi ataupun kebenaran untuk pergi ke sekolah tanpa sistem penggiliran. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh diberikan sedikit nasihat khususnya kepada ibu bapa dan juga penjaga untuk menggalakkan anak-anak mereka untuk diberi kebenaran untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini, Dr. Ko. Terima kasih Fauzi. Soalan ni soalan yang sangat bermakna untuk saya dengan kawan-kawan saya dan rakan-rakan sekerja saya lah. Kerana pilihan untuk mendapatkan vaksin ni merupakan pilihan untuk mempercayai kebolehan sains dan juga keberkesanan vaksin. Yang ni pilihan yang sangat peribadi. Jadi kita faham sangat gusaran ataupun kebimbangan para ibu bapa yang mungkin tidak mahu memberikan vaksin kepada anak-anak mereka kerana risau tentang keselamatan vaksin. Tapi kita tengok kepada data. Data yang tiap-tiap hari menunjukkan bahawa
peratus ataupun jumlah, bukan peratus, minta maaf, tapi jumlah kanak-kanak di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, yang menerima vaksin, ya, vaksin pelbagai termasuk vaksin Pfizer yang ditawarkan di negara Malaysia ni, jumlah kanak-kanak di antara umur 5 hingga 11 tahun yang menerima vaksin di seluruh dunia dan di Malaysia meningkat pada setiap hari. Dan keselamatan vaksin tersebut kita boleh anggapkan tinggi kerana apabila kita menerima laporan tentang side effect ataupun kesan sampingan untuk vaksin tersebut, kesan sampingan tersebut walaupun memang ada, tetapi peratusan kesan sampingan tersebut adalah kita boleh anggapkan boleh diterima ataupun acceptable. Maksud saya, kalau kita kena buatkan satu, kita katakan cost benefit analysis, ya, ataupun kita buat satu analisa berkenaan dengan apakah manfaat yang boleh diperolehi daripada pemvaksinan, termasuk dengan risiko teoretikal yang mungkin datang sebab pemvaksinan. Jadi manfaat tu kita anggapkan lebih tinggi daripada any potential harms or any potential risk. Dan this cost benefit analysis ni adalah amat penting untuk para ibu bapa di Malaysia dan juga seluruh dunia untuk membuat keputusan peribadi untuk anak-anak mereka. Tetapi jumlah kanak-kanak di antara umur 5 hingga 11 tahun yang telah menerima vaksin Pfizer dan pelbagai vaksin lain di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia, semakin meningkat setiap hari. Dan ini merupakan tanda yang mungkin yang paling penting untuk ibu bapa untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kanak-kanak mereka. Sentiasalah tak cukup masa kalau dengan Dr. Koh ni, tapi mungkin yang terakhir dalam 2 atau 3 minit akhir ini, mungkin Dr. Koh boleh kongsikan sedikit pandangan melihat kepada, kita tahu sekarang sudah pun diberi kebenaran untuk kelonggaran SOP, malah MHC pun mengeluarkan satu kenyataan mengalu-alukan dengan keputusan yang diambil oleh kerajaan yang melonggarkan beberapa sekatan dan juga kawalan SOP, tetapi juga ada saranan yang diberikan oleh MHC untuk melihat kepada yang pertamanya melaksanakan kelonggaran mandat pelitup muka di kawasan terbuka dengan berhati-hati, memperkasakan peranan komuniti terutamanya ujian kendiri dan juga mempertimbangkan semula dasar kelonggaran sekiranya keadaan berubah. Mungkin pada waktu ini kita tahu pandemik COVID-19 belum lagi berakhir, perjalanannya masih lagi jauh. Kita tidak tahu apa lagi ancaman baru yang akan datang pada masa akan datang. Mungkin secara keseluruhan mungkin boleh dirangkumkan apa nasihat khususnya melihat kepada situasi dan juga realiti semasa kepada orang ramai. Longgar SOP bukan bermaksud mansuh segala SOP. Kita perlu ada peringatan supaya kita tahu perjuangan ataupun perang melawan COVID-19 ini belum berakhir. Secara keseluruhannya, waspada tentang kelonggaran SOP yang diberikan pada waktu ini, Dr. Koh. Fauzi, mungkin saya ada 3 saranan ataupun pendapatlah untuk mengakhiri segmen kita pada hari ini. Pendapat pertama saya ataupun saranan pertama saya adalah untuk memperkasakan tanggungjawab individu dan kendiri. Kesihatan awam ini merupakan kesihatan untuk 32 juta penduduk di Malaysia, rakyat dan bukan rakyat, warga dan bukan warga negara Malaysia juga. Tak boleh kita memindahkan tanggungjawab untuk kesihatan awam terutamanya ataupun semata-matanya kepada Kementerian Kesihatan sahaja. Semua anggota kerajaan, bukan saja Kementerian Kesihatan, semua anggota sektor swasta, bukan saja kerajaan dan juga badan bukan kerajaan dan individu mempunyai tanggungjawab sendiri dan kendiri untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain di masyarakat Malaysia. Jadi amatlah penting dalam fasa peralihan ke zaman endemik COVID untuk kita mengagihkan tanggungjawab tersebut kepada semua orang di Malaysia dan bukan saja berpusat di Kementerian Kesihatan. Yang ni pendapat saya yang pertama. Kedua, amatlah penting untuk kita mengalihkan perhatian kita sedikit ya daripada COVID. Walaupun COVID ni kita sedang beralih ke zaman endemik, amatlah penting untuk kita mengalihkan perhatian kita sedikit kepada sistem kesihatan negara. Maksud saya, penyakit di Malaysia bukan sahaja COVID, tetapi kencing manis, darah tinggi, masyarakat yang semakin tua, mereka mempunyai keperluan yang tersendiri yang telah pun diabaikan dalam 2 tahun yang lepas ni kerana kita berperang dengan COVID. Apabila ada COVID, semua perhatian kita pada COVID sahaja.
Tetapi penyakit-penyakit seperti bara, darah tinggi, kesihatan awam di negeri Sabah, negeri Sarawak yang tidak mempunyai hospital yang lengkap, semua ini haruslah kita beri perhatian yang lebih mendalam dalam 2-3 tahun yang akan datang kerana kita telah pun mungkin mengundur ke belakang. Jadi, Health Reforms White Paper ataupun kertas putih reformasi sistem kesihatan kita yang mungkin akan dibawakan ke Parlimen pada bulan 11, bulan November tahun ini adalah amat penting untuk kita memperkasakan sistem kesihatan kita kerana sistem kesihatan kita tidak boleh berpandukan pada COVID sahaja. Ini pendapat saya yang kedua. Pendapat saya yang ketiga untuk mengakhiri, Fauzi, adalah amat penting untuk kita menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan petugas barisan hadapan. Dah 2 tahun dah mereka bertungkus lumus, anggota KKM bertungkus lumus memerangi COVID. Baru-baru ni kita menerima laporan bahawa seorang doktor muda di Hospital Pulau Pinang um, meninggal dunia dalam situasi yang kita masih tidak tahu, tak ada fakta-fakta yang kukuh daripada situasi tersebut. Jadi kita tidak mahu ada tekanan aktiviti membuli ataupun ada masalah dari segi kesihatan mental untuk semua anggota KKM. Amalan penting untuk kita memelihara kebajikan dan kesejahteraan anggota KKM kerana pada asasnya, pada dasarnya, pada hakikinya, kesejahteraan dan juga kebajikan anggota KKM akan menjaga kesejahteraan dan kebajikan dan kesihatan rakyat Malaysia juga. Fauzi, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih jugalah kepada Dr. Kos Weekend kerana terus setia bersama kami memberi sedikit ataupun memberi banyak sebenarnya pengetahuan dan juga perkongsian ilmu khususnya kita melihat kepada kesihatan awam secara keseluruhannya. Terima kasih Dr. Kos Weekend. Dr. Kos adalah pakar kesihatan awam Malaysia dan juga Dr. Kos adalah pengasas bersama bagi Gabungan Kesihatan Malaysia yang mana berkongsi sedikit pandangan melihat kepada jangkaan berlaku turun naik kes COVID-19 dalam tempoh masa terdekat pasca sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga susulan daripada kebenaran kerajaan untuk melonggarkan ataupun semakan semula terhadap langkah kawalan COVID-19. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini saya Fauzi Zain. Kita jumpa lagi.